Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Yang dimuliakan seluruh penonton AM Channel yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT dapat bertemu lagi di alam maya ni. Dah lama tak bertemu. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita semua, khususnya diri saya sendiri. Sekarang saya berada di Pusat Pendidikan Ikhwan di Kota Damansara di Petaling Jaya ataupun di Mutiara Damansara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat hari ini banyak sangat isu-isu di Malaysia ni yang membuatkan kita sesak nafas. Kita rasa tak seronok lah kerana perkara yang berlaku ni berulang-ulang ataupun bersambung-sambung ataupun macam tak ada penyelesaian. Apa yang saya nak katakan pagi ni ialah tentang menghina Islam itu sendiri oleh mereka yang berbangsa Melayu kita lah. Setiap hari dah keluar dah macam-macam lah. Antara yang terkini tu, seorang perempuan yang mengaku dari keluarga yang mengamalkan Islam, malah sekolah tahfiz, hafal 15 juzuk Al-Quran, berdiri di pentas atas nama komedi dan membuka pakaian dia dan juga muka tudung dia, tinggal pakaian yang menampakkan sebagian besar ada aurat. Dia jadikan satu persembahan. Cara dipertunjukkan tu nampak menghina Islam dan dah kena tangkap pun, dan rupanya mempunyai channel ni sendiri yang macam-macam perkara lah, dan macam-macam benda yang dibuat dalam tu yang tak senonoh lah senang cerita. Kemudian timbul pula ada orang yang memaki hamun Allah Rasul. Timbul lagi dah satu demi satu perkara ni. Jadi kita ni kena dapat rasakan kat diri kita ni, sayangkan agama ini, sayangkan Allah, sayangkan Rasul. Tak boleh terima lah benda-benda macam ni berlaku kat negara kita yang Islam sebagai agama rasmi. Kita pun lahir sebagai orang Islam, dan bukan mudah Rasulullah dan para sahabat serta tabi'in, para pejuang-pejuang agama, pada pedagang-pedagang yang bukan berdagang sebenarnya menyebarkan agama ni, tapi melalui medium perniagaan ketika itu sampailah Islam masuk ke negara kita ni tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan, dan kita seluruhnya beragama Islam, dapat kenal Allah, kenal Rasul, dapat menjalankan kehidupan kita dengan syariat Islam, beradab dengan adab Islam. Itu satu benda yang besar, yang agung, yang nikmat yang paling besar di banyak-banyak nikmat yang ada dalam hidup kita ni. Nikmat daripada ujung rambut sampai ujung kaki, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur, semua yang kita makan, kita minum, kita lihat, kita pandang, kita pegang, semua nikmat-nikmat Allah tu, semua tu yang Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu takkan terhitung, takkan terkira. Itu semua tu yang paling besar, paling agung sekali iman Islam. Tak ada yang lebih besar dari itu lagi. Iman Islam tu yang paling besar, paling agung, paling berharga dalam diri kita ni. Kalau hilanglah yang lain-lain tu. Orang tanpa iman ni, kita hebat macam mana, kaya macam mana, sihat macam mana pun, kuat macam mana sekalipun, di akhirat kelak akan dihumban ke dalam neraka. Sebab itulah iman Islam kita ni tu benda yang berharga, maruah hidup kita yang kita kena pertahankan. Lagi-lagi lah Allah izinkan Malaysia ni Islam tu lah sebagai agama rasmi. Dan kita ni memang penduduk asal negara ni. Kita ni penduduk asal tanah Melayu ni. Jadi kenapa kita jadi macam ni? Jadi benda yang berlaku ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya dia buah kan, dia hasil. Bukan tiba-tiba berlaku begitu je. Tak, dia adalah hasil, adalah buah daripada pokok yang kita sendiri tanam kan. Bila kita tanam pokok tebu,
tumbuh batang tebu tu dapatlah manis kan, manis tebu tu. Tanam pokok buah-buahan, dah dapatlah buah-buahan yang sedap, yang manis. Kalau kita tanam benda yang pahit, kita akan dapat yang pahit lah. Jadi pendidikan kita itulah yang kita kena tengok kat mana kita didik anak bangsa kita ni, anak-anak kita ni, sehingga akhirnya melahirkan apa yang berlaku sekarang. Ini bukan cerita setahun dua, ini cerita tentang puluhan tahun sebelum ini. Pendidikan kita di rumah kita macam mana, di sekolah kita macam mana. Kita bukan cerita tentang pelajaran. Pelajaran ni boleh diajar ilmu-ilmu tu, boleh difahami, apa-apa ilmu pun boleh diajar kan. Tetapi pendidikan, sesuatu yang masuk sampai meresap ke hati, ke jiwa kita, mendidik roh kita, nafsu kita ni kan, sejauh mana berlaku adab-adab dan agama ni, ilmu yang diamalkan, yang dipelajari itu diamalkan, dipimpin, dididik, diasuh hingga menjadi diri kita, menjadi pakaian hidup kita. Bukan dipaksa-paksa, dan kita pun tak beramal, kita suruh orang beramal. Jadi kita bertaubatlah banyak-banyak dengan Allah SWT. Kita rasa ini salah kita lah yang berlaku ni, sampai Tuhan pun sanggup orang maki hamuan, Tuhan pun sanggup orang hina-hina. Kan satu benda yang sangat memalukan kan. Kita ni beragama Islam, tapi orang kita sendiri dah jadi macam itu. Apa sebenarnya kan? Apa sebenarnya yang berlaku? Jadi pendidikan ni membawa manusia pada Tuhan ni, mendidik manusia supaya takut Allah, cinta Allah, kenal betul-betul Allah tu, sampai kenal Rasul, cinta Rasul, rindu Rasul tu. Itu perlu dilaksanakan bermula dari rumah lagi, bermula dari pasangan nak dikahwinkan tu lagi kan. Kemudian macam mana rumah tangganya, macam mana suaminya, macam mana isterinya, macam mana program di dalam rumahnya, sampailah saat mengandung, melahirkan anak. Adakah semua tu berjalan atas nama Islam? Kalau tak betul-betul ikut syariat Islam, ikut adab-adab Islam, kita akan, walaupun kita ajar ataupun kita masuk ke sekolah tahfiz sekalipun, ataupun kita berisuh hafal Quran sekalipun, hafal Quran tu cuma hafalan kan, cuma hafalan, belum lagi bentuk amalan, belum bentuk untuk menghayati benda tu kan. Sebenarnya orientalis barat yang mempelajari Islam ni ramai yang hafal Quran, ramai yang hafal hadis kan. Tapi mereka datang untuk menghafal tu untuk merosakkan Islam tu sendiri. Jadi bukan untuk membela Islam. Jadi kita kena kaji balik kita punya pendidikan ni. Khususnya orang yang nak mendidik tu, dia hendaklah terdidik dahulu kan. Bukan mudah zaman-zaman akhir zaman ni nak cari guru yang mursyid, bukan mudah. Cari pemimpin yang adil, bukan mudah. Nak mencari kawan yang setia, bukan mudah. Nak mencari pengikut yang taat, yang patuh betul-betul, bukan mudah. Parti politik sekarang ni asalnya dari satu parti je. Bila tak taat dengan pemimpin dia kan, pecah jadi dua, pecah jadi tiga. Hari sekarang ni parti Melayu tu dah berapa dah, 6 ke 7 parti dah kan. Habis, masing-masing bawa agenda masing-masing, kepentingan masing-masing, kepentingan bangsa, kepentingan agama, kepentingan dah tak ada siapa nak bela. Muncullah NGO yang adalah hati pada Islam tu, dengan cara masing-masing. Kenapa yang pemimpin yang kita harapkan dari parti politik, satu badan-badan yang dulunya kononnya nak jadikan agama itu keras, menggunakan slogan-slogan agama, bangsa dan negara, tapi tak buat apa-apa kan. Dah 63 tahun dah kita merintah, ataupun kita dah berapa tahun dah kita merintah negara ini merdeka kononnya, tapi pasaraya Islam pun tak ada yang betul-betul Islam. Yang orang dalam pasaraya itu betul-betul niat buat untuk tunaikan fardu kifayah, untuk selesaikan masalah ummah, tak ada kan. Makan minum kita pun kartel yang kuasai, ayam kita kartel kuasai, telur pun kartel kuasai, minyak pun kartel kuasai. Semua dikuasai oleh orang yang mereka yang sebagian mereka tu orang Islam tapi dah tak hidup cara Islam dah kan. Tamaknya lebih dahsyat lagi. Jadi kita kena akui perkara tersebut kan? Kita kena akui dan kita kena rawat. Kita kena bertaubat kembali pada Allah. Cari orang yang boleh mengajar kita, mendidik kita, memimpin kita. Kalau tidak, dia akan bertambah buruk.
Hari ni orang mengata agama kita sesuka hati. Bila nak dibicarakan, diletakkan kat jaminan tinggi, dia boleh kutip duit satu dunia untuk, dan ramai yang support dia pula. Begitulah keadaannya. Sedangkan apa yang dia buat tu tak nampak keinsafan di muka dia pun. Dia buat tu tak tahulah apa dorongannya sampai begitu sekali. Tak berdosa kita, orang yang dalam agama kita, bangsa kita, lakukan pada kita begitu sekali. Saya terbaca kisah yang ditulis dalam kitab Syekh Ibn Hajar. Menceritakan ada satu ketika tu ada perayaan dibuat oleh pembesar Mongol, tapi dah murtad. Dia jemputlah pendeta-pendeta Nasrani datang ke tempat perayaan itu, dan ketika memberi ucapan-ucapan tu, ada seorang pendeta Nasrani itu memberi ucapan dan dia menghina Rasulullah. Dia menghina Rasulullah dalam ucapan dia. Tak jauh dari tempat dia berucap tu ada seekor anjing pemburu. Anjing tu ketika dengar perkataan hina-hina Rasulullah tu, anjing tu meronta-ronta dan anjing tu menyalak dan terlepas dari ikatan dia. Dia pergi dekat rahib Nasrani ni, sempatlah dia cakar sikit begitulah, ataupun sempatlah dia lukakan, tetapi segera diselamatkan oleh orang daripada serangan anjing tersebut. Dan orang bercakap dengan pendeta tu, mungkin kata-kata kamu yang menghina Muhammad ini yang menyebabkan anjing tu menyerang kamu. Dia kata tak, anjing tu memang garang. Bila aku angkat tangan, dia rasa aku nak pukul dia, kata dia. Tu anjing serang. Jadi anjing tu dibawa dan diikat semula. Si pendeta Nasrani ni tak serik, dia sambung ceramah dia. Dia mengutuk Rasulullah lagi, dia menghina Rasulullah lagi, dan anjing tu meronta-ronta, terlepas, terus menyerang dan sempat menggigit dia di leher dia dan di atas dada dia sini, dan mati dia dengan gigitan anjing pemburu tadi. Dengan sebab peristiwa ni 40,000 orang masuk Islam. Ini disebut dalam kitab, kan? Kita lihat zaman dahulu ni Tuhan tunjukkan secara cash begitu sajalah, kan? Maksudnya anjing pun ketika itu mungkin tak ada orang Islam ke tempat tu. Tak ada orang Islam tu, orang yang bukan Islam dan juga orang yang murtad dan sebagainya. Anjing tu Allah datangkan untuk membela Rasulullah. Anjing yang tak ada akal lah, kan? Kita katakan dia ada otak tapi tak ada fikir macam manusia, tapi ada perasaan. Dia pun diberi faham kata-kata pendeta tu yang menghina Rasulullah, agar dia menyerang sampai mati. Kita ni kalau tak ada jiwa lah nak membela agama ni, biar je orang kata macam-macam, kan? Kita ini akhir zaman, macam inilah sifatnya, kan? Tak ada di hati kita tu nak membela. Rasa nak, ini Rasul dikata, Allah dihina. Caranya mungkin lah macam-macam cara, kan? Tapi dalam hati tu kalau tak ada pun, lagi teruk lah kita dari anjing, kan? Anjing pun boleh begitu sikap sifatnya. Jadi pembelaan yang paling utama kita buat pada diri kita, pada keluarga kita. Kita kena didik diri kita, keluarga kita, anak dia, supaya ikut betul-betul apa yang Allah gariskan, apa yang Rasul gariskan, supaya kuat iman Islam itu dalam diri kita, jiwa kita. Kerana yang berlaku ni macam-macam lah. Sebagian dari orang agama yang dalam rumah sendiri mungkin dia tak mengamalkan Islam, mengajak orang pada Islam di luar, tapi di dalam rumah kita tak disiplin Islam. Kita ajak orang tapi kita pun tak buat. Allah marah, kan? Allah marah. Sebab itulah kita kena berubah, dan kita kena berubah untuk demi generasi-generasi yang akan datang, demi kita nak berharapan dengan Allah, dengan Rasul di hari akhirat nanti. Adalah yang kita buat, kan? Walaupun kita tak dapat menyelesaikan semua masalah, tapi kita ada usaha untuk membela agama ini, untuk membela maruah agama ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jangan kita biarkan benda yang berlaku begitu saja. Tuhan tak jadikan satu sia-sia, dan ada sesuatu yang Tuhan nak tegur kita
sikap kita terhadap anak-anak kita, pendidikan kita, supaya jangan berlaku dengan masyarakat kita perkara-perkara yang kita tak ingini, yang menjedihkan sangat hati kita. Bagaimana seorang perempuan yang muslimah mengaku Islam, mengaku tak hafal Quran lagi, tapi begitu Allah lakukan dirinya kan, sampai tak sanggup kita kan. Video-video dia dekat memang dahsyat. Begitulah seterusnya. Ada pula yang menghina, memaki hamba Allah, Rasul sendiri, dan berlarutan dah 2-3 orang dah ni kan. Takkan tak ada apa-apa kita nak buat kan, seluruh kita ni kan, termasuklah semua pihak lah, semua pihak kan. Islam tu kan darah daging kita, hidup mati kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang kita janji hidup mati kita ni kerana Allah, untuk Allah. Mana pembelaan kita supaya hidup kita ni ada sesuatu yang kita laksanakan, kita buat, kita bangunkan, kita perjuangkan demi agama ini. Jadi setakat itu yang ingin saya kongsikan, untuk saya ulas apa yang berlaku sekarang ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita, tidaklah Allah hina kita dengan macam-macam yang berlaku ni, kalau kita tak bela agamanya. Wabihi wallahu alam, hingga kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.